bertemu lagi kita dalam kelas BM Cikgu Amy. Pastikan murid-murid cikgu sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 dan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka muka surat 46. Hari ini kita akan belajar pada unit 19 iaitu hargailah pokok, iaitu mengenai pokok bucida. Okey, kamu tahu tak apa itu pokok bucida? Okey, nanti kita akan terokai bersama-sama. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu kemahiran menulis. Kalau kamu dah buka muka surat 46, kamu dapat lihat mengenai tajuk kita mengenai pokok bucida. Okey, di sini kamu dapat lihat cikgu kongsi dengan kamu mengenai pokok bucida. Pokok bucida ni dia ada dua jenis daun. Satu daun hijau. Okey, nampak tak ada gambar yang daun berwarna hijau dan satu lagi daun putih. Pokok bucida ini juga dikenali sebagai pokok doa. Okey. Okey, sekarang kamu dah buka muka surat 46. Okey, tajuk kita hari ini mengenai pokok bucida ataupun bucida yang cantik. Okey, apa kata kita baca bersama-sama? Hari ini kita akan belajar kemahiran menulis. Jadi, kita perlu faham maklumat teks ni dulu sebelum kita nak tulis di bahagian bawah tu. Okey, bucida yang cantik. Aidil suka melihat pokok bucida. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok bucida dalam internet. Okey, kamu dapat lihat ada gambar pokok bucida di sini. Okey, kita sambung. Terdapat dua jenis pokok bucida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Okey, tadi cikgu dah cakap dah pokok bucida ada dua jenis. Satu daun hijau dan daun putih. Gambar pun cikgu dah tunjuk kat kamu. Okey, saiz daunnya kecil dan pokok bucida bertingkat-tingkat. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Okey, ni adalah petikan mengenai pokok bucida. Okey, kita tengok kat bawah ni ya, kita kena lengkapkan. Okey, pokok bucida. Okey, untuk yang pertama dari daun. Yang pertama dia tu daun hijau. Okey, pokok bucida ni daunnya ada colour apa? Hijau lagi putih. Okey, jadi kita tulis putih kat sini. Okey, kawasan ditanam. Okey, di manakah pokok bucida ini ditanam? Okey, dia beri jawapan di pinggir jalan. Okey, yang kedua di taman. Dan yang ketiga di halaman rumah. Okey, seterusnya, apakah kelebihan pokok bucida? Okey, tadi kita ada bincang kelebihan pokok bucida. Okey, kita tengok sama-sama. Yang pertama, akar yang kuat. Okey, jadi kita tulis jawapan akar yang kuat. Yang kedua, dapat menahan tiupan angin. Okey, jadi yang kedua ialah dapat menahan tiupan angin. Dan yang ketiga, dapat berteduh di bawah pokok ini. Dan kelebihan yang ketiga ialah dapat berteduh di bawah pokok ini. Okey, kita dah selesai di buku teks. Sekarang cikgu nak kamu buka buku aktiviti pula, muka surat 48 dan 49. Okey, semua buka muka surat 48 dan 49. Kita masih lagi di unit 19 iaitu hargailah pokok. Dan topik kita melalui ulang pembuka selera. Okey, apabila kamu buka muka surat 48, kamu dapat lihat tertulis kat situ aktiviti 3, faham, fahami dan catatkan maklumat. Okey, tajuk kita melalui adalah ulang pembuka selera. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Kamu tahu tak ulam tu apa? Kamu kenal tak jenis-jenis ulam? Dan kamu suka tak makan ulam? Okey, sekarang cikgu nak kongsi beberapa jenis ulam yang ada di
maksudnya ada di Malaysia lah. Okey, yang pertama, yang ni ulam ni nama apa? Kau pernah tengok tak ulam ni? Okey, yang pertama, gambar pertama nama pucuk bekar. Okey, yang kedua ialah ulam yang bernama jering. Okey, yang ketiga, cikgu yang yakin kau pernah tengok kalau kat tepi jalan ada orang jual lah. Petai. Yang keempat, okey, ni dikenali sebagai pucuk jagus. Dan yang terakhir ialah pegagar. Okey, ni antara ulam yang ada yang cikgu boleh kongsi. Tapi sebenarnya ada banyak lagi ulam. Dan sebenarnya ulam ni mempunyai banyak sangat khasiat. Jadi, kamu boleh, kalau kamu tak pernah makan, kamu boleh cuba untuk makan. Sebab bagi cikgu, ulam ni sedap. Okey, jom kita baca petikan bersama-sama. Tadi kita dah tengok dah beberapa jenis ulam. Okey, baca, fahami dan catatkan maklumat. Ulam pembuka selera. Izan tinggal di kawasan kampung. Ibunya banyak menanam pokok yang boleh dijadikan ulam. Dia juga menanam pelbagai jenis sayur. Rizan mendapat idea pada suatu hari dia dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Di hadapan longgokan ulam itu diletakkan nama ulam dan cara masakkannya. Jadi, pembeli dapat mengetahui maklumat tentang ulam tersebut. Antara ulam yang dijual ialah pokok pucuk bekar. Okey, macam cikgu tunjuk tadi. Pucuk ini direbus sehingga lembut. Pucuk bekar ini boleh dimakan bersama dengan budu. Pucuk ini juga boleh dimakan mentah. Seterusnya, mereka menjual jering. Jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Selain itu, petai juga dijual oleh mereka. Orang ramai suka makan petai rebus dan petai jeruk. Rizan menggunakan wang hasil jualan itu untuk wang sakunya ke sekolah. Selain itu, dia menyimpan wangnya di bank. Okey, ini adalah petikan. Okey, berkenaan kisahnya mengenai Rizan. Rizan ni dia jual pelbagai jenis sayur dan tujuan dia jual ni untuk dapatkan hasil jualan tu untuk wang sakunya di sekolah dan menyimpan wang di bank. Bagus Rizan ni. Okey, jom kita jawab bersama-sama. Okey, yang pertama, cara jualan. Okey, dalam petikan ni dia dah cakap dah cara jualan di tepi jalan. Lagi macam mana cara jualan Rizan? Diletakkan nama ulam. Okey, nampak tak? Seterusnya, diletakkan cara masakan. Okey, kamu dapat tengok diletakkan nama ulam ni di perenggan yang ketiga. Okey. Dan perenggan diletakkan cara masakan juga di perenggan yang ketiga. Okey, seterusnya jenis ulam dan cara masakan. Okey, ada 3 jenis ulam yang dijual ataupun dijual oleh Rizal. Yang pertama ialah pucuk bekar direbus. Okey, pucuk bekar. Cara masakannya direbus dan dimakan bersama budu. Okey, kita tengok kat sini jawapannya di perenggan yang keempat. Okey, seterusnya jering. Okey, jering dimasak kari atau dimakan mentah. Okey, yang ketiga iaitu ulam jenis apa? Petai. Petai dibuat rebus dan dibuat jeruk. Okey, yang petai ni di perenggan yang kelima. Okey. Okey, cara wang itu dibelanjakan. Okey, kamu tengok di perenggan yang terakhir. Macam mana wang penjualan ulam ni dibelanjakan. Yang pertama, okey, wang itu dijadikan wang saku. Okey, yang pertama dijadikan wang saku. Dan yang kedua, disimpan di bank. Jadi jawapannya, wang itu dijadikan wang saku dan disimpan di bank. Okay, terima kasih kelas kerana sudi menonton video yang cikgu sediakan khas untuk kamu. Sekian, terima kasih.